وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل مسلم مسلمات خصوصا إلى أرواح الحاضر والحاضر في هذا المجلس وعلى كل شيء فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa ala ali adhar wa ala ashabihi akhyar. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada disebutkan dalam hadis bahawasanya selagi ada orang yang menyebut Allah, niscaya apa? Tak akan berlakunya kiamat. Kiamat dengan arti kata kiamat yang besar lah. Kiamat dengan arti kata hancurlah dunia ni, tak itu. Tapi ada juga kiamat yang kecil. Tak itu. Kiamat yang kecil itu maksud apa? Kiamat yang kecil apa? Betul. Apabila seorang tu mati, dikira kiamat yang kecil lah. Jadi itu barangkali malam ni boleh jadi. Itu boleh jadi besok, minggu depan. Itu tak boleh buat apa lagi, kena bersedia lagi. Baik, pertama-tama marilah kita datangkan rasa syukur. Terima kasih kita ke hadrat Allah Ta'ala banyak-banyak di atas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang banyak. Dan kita pun tahu bahawasanya nikmat yang banyak ni pun iaitu ialah dari sudut yang benar-benar bersyukur. Banyak ke tak banyak? Tak banyak. Bila nikmat tu banyak-banyak, jadi tak banyak pula yang bersyukur. Kenapa tak bersyukur banyak? Kenapa orang banyak tak bersyukur? Kat mana silap dia tu? Dia rasa dia dah senang. Tak payah orang lain lah. Tak bayar Tuhan, bukan bantu orang lain. Tak pakai Tuhan pun tak apa, cukup dah. Lebih dah ni. Aku dah lah usaha, aku berjaya, aku siang malam ni boleh lah
hasil daripada siang malam nah itu. Jadi dia pandang bahawasanya nikmat itu daripada usaha, daripada bijak dia, pandai dia tu ya, dia boleh ni semua. Bukan dia pandang Tuhan ni, dia pandang tu antara sebab lah. Lain ada lagi sebab lain. Tak bersyukur. Ha? Tak sedar diri. Maksud tak sedar diri tu dia macam mana? Apa tak sedar diri tu dia macam mana? Tak sedar. Maksud tu kufur nikmat Allah. Tak sedar diri mana kufur. Baik, balik kepada orang yang tidak bersyukur tu, sedikit sangat yang benar bersyukur, yang tu tak bersyukurlah. Kita kata nikmat Allah Ta'ala. Kata tadi, kenapa tadi jadi begitu? Tak bersyukur. Walaupun kita dapat nikmat-nikmat tu, kita pergi halakan nikmat tu pada tempat yang salah pun tak juga dipanggil orang bersyukur. Dari segi satunya, daripada sudut kita dapat tu, kita tak nampak Tuhan, kita nampak kita lah yang usaha, kita lah yang pandai, kita lah yang gerak, kita lah itu salah pada sudut tu. Ada sudut pula dah dapat lah tu, kita pula pergi hala ke tempat-tempat yang dilarang. Kita pergi halakan nikmat yang Tuhan beri tu kepada yang Tuhan larang, yang maksiat, yang mungkar di sana, maka pada dia tak juga bersyukur di dalam. Ada orang dapat nikmat, dapat apa orang panggil, dapat nikmat Allah Ta'ala, dia pergi hala kepada yang tak betul. Ada tak? Dia buat apa ni? Dia buat mana? Nombor ekor. Dapat tu dia pergi nombor ekor. Tak nafikan tu ada juga. Saya ingat tu jemaah saya tu lah, balik semai Jumaat. Saya tengok Jumaat dia ada ni. Balik Jumaat petang tu pukul 3.4, saya tengok dia masuk dekat kasih nombor. Dia tu betul lah dia tu. Satunya itu. Baik tuan-tuan, macam mana pun antara nikmat rahmat Allah Ta'ala yang besar kita itu ialah taufik dan hidayah. Allah Ta'ala dia kurniakan kepada kita taufik dan hidayah. Bila kata taufik dan hidayah ni, apa itu taufik? Apa itu hidayah? Biasa sebut, biasa dengar ceramah sana cakap taufik hidayah, sini hidayah, dalam TV pun ada. Apa beza antara taufik dengan hidayah Allah? Taufik tu apa? Hidayah tu? Hidayah tu petunjuk. Betul. Taufik perbuatan apa? Perbuatan nak melakukan ke melakukan? Dia nak ke dia melakukan dah ni? Balik kepada taufik tu. Taufik tu jalan kebenaran. Taufik tu iaitu ialah khalqu qudrah ala ta'ah. Allah Ta'ala buat kita boleh taat pada dia. Bukan kita tahu saja. Tahu tadi hidayah. Dan itu dah kita tahu, kita boleh buat pula. Itu dia kata taufik dan hidayah. Kalau kita ni tahu tapi kita tak boleh buat, maknanya hidayah ada, taufik tak ada pula. Tapi bila kita kata tak ada hidayah, taufik boleh tak? Bila kata tak ada hidayah, taufik boleh tak? Tak boleh. Sebab tak macam balik kepada tiap-tiap taufik tu mestilah kena faham, dia kena tahu, baru dia pergi taufik. Kalau dia buat juga dengan keadaan dia tidak faham, dia tak tahu, tak dikira taufik. Macam tu lah. Hidayah dulu ke taufik? Balik kepada tadi, iaitu ialah hidayah tu seumpama tahu. Tahu ni dalam bahasa Arab lebih kata ilmu. Tak itu.
kenal lah, tahulah itu. Adapun taufik itu diumpama seperti ibadat. Jadi di antara ibadat dengan ilmu, manakah kena dulu? Ilmu, balik kepada hidayah dahulu, barulah dipanggil taufik. Itu dari segi cakap, taufik hidayah itu pada sudut cakap ya. Pada sudut dia tertib, iaitu ialah hidayah terlebih dahulu daripada taufik. Kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah. Dengan arti kata kita dapat tahu dan kita juga dapat petunjuk. Bersyukur kita Allah Ta'ala beri kita hidayah, tuan-tuan, kerana hidayah ni mahal. Hidayah tu ialah mahal, tuan-tuan. Nabi nak suruh dia pakcik, suruh ni apa masuk Islam pun tak boleh. Kan? Siapa nama pakcik? Siapa nama pakcik Nabi yang tak masuk Islam? Abi Muttalib. Bakar mana pula pakcik Nabi, bakar pula. Ajak. Siapa nama pakcik Nabi yang tak Islam tu? Abu Muttalib. Itu atuk dengan mana? Itu Abdul Muttalib, bukan Abu Muttalib. Ini Abu apa? Abu Bakar. Tak habis dia bertadi Abu Bakar ni. Abu Talib. Abu Talib, bukan Abu Muttalib. Talib tu oleh ujung tu betul dah tu, depan tu betul dah tu, tengah-tengah tu punya Muttalib dah atuk dia tu. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abi boleh, Abu boleh bahasa Arab. Bapa dia nama Abdul Muttalib, sama dengan bapa Nabi. Bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adik-beradik lah. Abu Talib tu belah bapa Nabi lah. Adik-beradik belah bapa Nabi. Jadi Abu Talib ni ketika dia nak mati tu, Nabi jumpa dah. Nabi cakap dengan dia, ya wahai bapa saudara, kul, katakanlah la ilaha illallah. Dia suruhnya Abu Talib suruh mengucap, dia tak mau. Pasal apa dia suruh mengucap? Pasal apa dia tak cakap macam Abu Jahal dia? Abu Jahal bapa saudara Nabi juga. Tapi Abu Talib ni sebab dia pelihara Nabi masa kecil lagi Nabi. Dia kahwin dengan Khadijah pun daripada pertolongan Abu Talib juga. Dia bekerja, dia berniaga tu semua balik kepada iaitu pertolongan. Orang kafir nak pergi aniaya dia pun Abu Talib banyak selamatkannya. Dengan arti kata iaitu ialah dia orang yang dikenali dalam kaum Quraisy. Tapi bila nak suruh mengucap dia tak nak. Tak boleh mengucap. Sayang dia tu. Bila dia Nabi cakap macam tu suruh mengucap dia, turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Apa tu? Sesungguhnya engkau Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Allah Ta'ala lah yang boleh menghendaki sesuatu, dia boleh buat itulah. Jadi nak katanya hidayah ni orang panggil mahal. Nabi dia kasih kepada pakcik dia, suruh orang panggil dapat hidayah ni pun tak boleh juga, tak mau juga. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala diberi kepada kita taufik dan hidayah. Kemudian tuan-tuan kita semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menjamin. Allah Ta'ala ada jamin pada kita. Jamin apa? Ada tuan-tuan, Allah Ta'ala jamin syurga. Siapa jamin Tuhan jamin kamu masuk syurga? Allah jamin kamu masuk syurga. Dalam ayat mana? Dalam surah mana cakap nama kamu disebutkan?
surah yang ke-30 tadi surah nama ke? Ada buat nama itu. Ada Allah Ta'ala jamin apa kat kita? Allah Ta'ala jamin apa? Allah Ta'ala jamin rezeki. Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Mana tahu Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Ta'ala kata, dan tidaklah yang merangkak-rangkak, yang bergerak-gerak di dalam muka bumi, melainkan rezekinya aku yang tanggung. Allah, di atas Allah. Maknanya Allah Ta'ala lah yang tanggung. Yang di dalam muka bumi dia punya rezeki, Allah Ta'ala tanggung. Ini Allah Ta'ala tanggung, kan? Bukan orang tanggung. Kalau Tuhan kata dia tanggung, dia buat tak? Percaya tak Tuhan? Percaya dia. Kalau dia kata dia sanggup lah. Tak gitu. Ada Tuhan nak mungkin janji? Tak adalah. Kalau orang pun dia pegawai, dia pangkat besar pun, dia berharta, kalau dia kata dia sanggup, kita pun dah okey dah tu. Dah itu. Maksudnya Tuhan ada lega dah kita. Oh, selamat yang itu. Selesa. Dah itu. Ini Tuhan lah jamin je. Dan semua-semuanya yang kaya-kaya, yang banyak harta, semua Tuhan yang tanggung. Apa pula lah kita Tuhan nak kita was-was pula lagi. Tuhan kata dia jamin, tuan-tuan. Faham maksud Tuhan jamin? Jamin maknanya rezeki kita ni makan hari-hari, Tuhan jamin ada. Bukan harta rumah sebiji, kereta sebiji, bukan tu. Itu dipanggil rezeki maksum. Itu ialah rezeki yang telah dibahagi-bahagikan. Yang ni satu kereta Tuhan jadikan orang ni ada rezeki, besok dia ada satu kereta, orang ni ada 2 kereta, ni ada 2 rumah, yang ni orang panggil 3 rumah, ni ada 10 biji rumah. Itu rezeki yang bukan makan minum, yang boleh kita semayang, bukan tu. Ini rezeki yang kita boleh makan, sebagaimana dalam hadis kata, mencukupilah anak Adam itu dengan 1-2 suap untuk dia menunaikan ataupun menegakkan tiang tulang dia. Apa maksudnya? Untuk kita boleh semayang fardu dengan kita makan 1-2 suap untuk 1 hari itu, boleh lah. Tak perlu nak 1 pinggan baru boleh mendirikan 5 semayang waktu. Tak. Dia kata iaitu ialah minal luqman. Luqman iaitu ialah beberapa suapan saja. Bolehlah buat semayang 5 waktu 1 hari itu, mencukupilah. Itu yang Allah Ta'ala jamin. Ada pun masalah kita punya panggil kita punya harta yang lain tu, dia ada pembahagian lain pula, rezeki yang dipanggil mamluk pun ada. Kita milik. Mana kita milik? Kita ada kedai. Dekat sini kita jual kat kedai itu ada 20 jenis lauk. 20 jenis lauk ni siapa punya? Kita tuan ni kedai ni, siapa punya? Kita lah punya kat itu. Ini kita punya je. Tapi yang kata Tuhan jamin bukan semua tu yang kau masuk. Tak. Mana pula nak sumbat 20 punya lauk ni, mana nak sumbat yang kau tu? Itu. Ini kau milik saja. Ada pun yang kau boleh makan yang Tuhan jamin, itu ialah daripada makan minum kau sehari-hari itu. Itu dia jamin. Ada pun ini milik, bukan yang kau punya pun. Kau punya dengan arti kata kau jual-jual, itu memang kau punya lah. Itu. Tapi yang makan orang lain lah. Begitulah maksudnya. Dengan kita ada 5 kereta, bukan 5-5 kita pakai. Kita ada bagi orang sebelah, ada begitu, begini, ada isi pakai, bisa lah kata itu. Itu dipanggil rezeki mamluk, iaitu ialah milik saja, bukan Tuhan jamin. Itu tak semuanya sama. Jadi bila kita faham macam ni, Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Yang Tuhan nak daripada kita apa? Yang Tuhan suruh daripada kita apa? Tuhan suruh kita apa? Buat apa yang aku suruh.
tinggalkan apa yang aku larang. Tak itu. Masalah engkau punya makan, minum, jangan risau, aku tanggung. Macam kita lah, kita ada anak, kita hantar anak kita sekolah. Tak itu. Ada kita kata, pagi kau pandai-pandai lah cik makan kedai mana tu. Tak itu. Kau pergilah curi ke, kau pergilah masak kedai orang tu, kau balik masak lagi tu. Ada ke itu? Tak ada. Bila kita hantar dia sekolah, kita pastikan makan dia, kita tanggung. Tak tengah hari ke, pagi ke, siap ada duit lagi. Siapa buat macam tu? Mak bapak kepada anak dia suruh apa? Suruh anak tu buat apa? Bukan suruh cik makan, bukan suruh tak itu, suruh belajar je. Begitu juga Allah Ta'ala kata, engkau buat apa yang aku suruh, kau jangan buat apa yang aku larang. Masalah makan minum kau sehari-hari, aku tanggung. Macam anak kita kan, kita pergi hantar di sekolah, jangan risau. Siapkan dalam makan dia di tengah hari, siap bagi duit pun ada lagi. Dia pergi buat apa? Dia pergi belajar tak? Semua pergi belajar tak? Ha? Allah. Yang kolejnya, yang itu, kalau dia pergi main, dia pergi begitu, dia tak konten lah tu. Maknanya apa? Aku suruh belajar je, bukan suruh cek makan. Makan semua aku dah siapkan. Itulah yang dikatakan rezeki yang Allah Ta'ala jamin pada kita. Apa tu? Jackpot dia pergi main, bagi bola kat situ. Jadi tak kena lah macam tu. Tuan-tuan, bukanlah makna kita kaya ni salah. Kita banyak harta salah. Apa dia? Tak bagi zakat. Kita ada harta banyak tak salah. Tak itu. Selama kita buat apa yang disuruh, boleh lah. Ini tak cari harta banyak-banyak sampai yang disuruh buat Tuhan tak buat. Jalan sana, jalan sini, enjoy sana ni, dah apa yang Tuhan suruh tak buat dalam. Tak itu. Itu yang kaya. Yang tak kaya, yang miskin pun sama dengan itu. Pagi petang kerja dah, itu dah apa yang Tuhan mewajibkan, dah tak buat. Itu. Jadi nak kata apa sini, iaitu ialah mencari harta tu, banyak harta tak salah. Yang salahnya tak buat apa yang Tuhan perintah. Itu menjauhi larangan tak, itu yang salah. Kalau boleh tu tak payahlah tuan-tuan harta banyak-banyak. Betul? Pasal? Nak mati pun banyak pakai duit dia jaga tu. Sudah. Habis kalau tak ada duit, dia tanah kat longkang tu kan. Tak ada tanah, kalau tak ada ni zakat dia tanggung. Tuan-tuan pergilah pusat zakat ni, dia ni nak meninggal. Dia ni meninggal ni tak ada duit naknya. Mak zakat mana bagi? Tapi bukan kata zakat lah. Bila orang kaya, orang senang, dia dengar macam tu je, tak apalah, saya bayar. Kalau tak ada, maknanya boleh pergi Baitul Mal, pergi zakat, cakap ni kena bayar ni, dia settlekan lah. Itu memang tanggungjawab zakat. Sebab tu maknanya harta ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin. Kalau kau tak ada harta, kau tak kerja gini-gini, kau pergi besar zakat, kau layak untuk dapat zakat. Itu pun rezeki juga. Allah Ta'ala wajibkan zakat, antaranya ialah antara benda ni lah. Itu maknanya engkau jangan risau masa makan minum ni. Cakap makan minum memang boleh. Baik. Kita pun tahu, kalau kita dengar cerita-cerita sahabat Nabi, kita ceritanya panggil orang-orang yang zuhud, orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Macam mana? Macam itulah dia orang panggil memadai dengan sedikit. Ialah mereka-mereka yang mencukupi dengan sedikit. Saya cerita tentang orang panggil Omar bin Abdul Aziz, Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Khalifah yang keberapa
Yang ketiga tu Umar bin Al-Khattab tu nombor 2. Betul. Khalifah yang kelima. Dan itu dia pergi sembahyang Jumaat nak baca khutbah tu lambat. Dia datang lambat. Orang semua menunggulah masjid ni, dia nak pergi baca tak datang-datang, dia datang lambat. Bila dah lama-lama orang semua dah risau ni, lepas tu dia pun datang. Dia datang dengan apa? Dengan lambat-lambat dia cakap minta maaf. Dia kata aku punya baju ni selai je. Jadi dia belum kering kan. Jadi dia keringkan, hari tu basuh ni. Inilah baju. Padahal dia siapa tadi? Padahal dia siapa tadi? Khalifah PM nombor 5. Ini dah mana? Macam ni PM yang ke-8 ni. Baiklah kita masuk dalam kitab itu pula. Muka surat mana? Muka surat 16. Sebab permaduan. Mana? Yang babi. Tanya pasal rezeki dia kan? Ada rezeki. Rezeki yang masuk dari masuk dia. Kalau yang bunyi dua tu rezeki apa tu? Rezeki juga kan Cik? Itu pun panggil rezeki juga. Pasal asal makna rezeki ialah kurniaan. Asal makna rezeki itu ialah kurnia. Jadi dikurniakan, diberikan. Jadi rezeki isteri 2, isteri 3, isteri 4, itu ialah rezeki juga. Rezeki anak pun sama jugalah, dipanggil rezeki. Istilah dia kalau balik kepada apa rezeki, asal makna dia ialah kurniaan, pemberian. Itu. Jadi masalahnya isteri 2 ke itu, isteri 3 itu pun ialah rezeki juga. Pemberian kurnia Allah Ta'ala. Bukan pasal teror-teror orang tu, bukan juga. Itu. Gaji umrah tu kan? Zakat ni boleh tak diberikan pada orang bukan Islam. Iaitu balik kepada zakat tu kena bagi kepada 8 asnaf. 8 asnaf ni ada tak kerapi? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Aramugam dia kata so cinaan ke. Jadi dia kata yang boleh ialah mu'allaf. Tu dia lah. Mu'allaf dia lah, orang kafir tak masuk. Jadi salah lah kalau kita bagi ini zakat aku dia bagi kat acong. Tak boleh. Pasal dia tak masuk 8 asnaf tu, dia tak termasuk. Itu. Balik kepada kita ni, itu ialah sebab permaduan. Maklum bagi kita ialah madu-madu ni orang perempuan tak berapa suka. 16. Kalau sakit mata jangan tengok tu. Nampak macam mana tak itu? Ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya hukum. Suka tak suka kita kena terima. Dan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Dan itu jadi berlakunya banyaklah penzinahan untuk elak tu. Dan begitu jugalah banyaknya lelaki piak dulu daripada perempuan. Dan itu daripada isteri dengan suami, banyaknya yang piak dulu ialah suami. Itu jadi bila macam tu je, adalah isteri-isteri yang balu-balu kita kata. Dan itu yang begitulah orang panggil antaranya ialah janda-janda. Dan begitu jugalah kita percaya Allah Ta'ala jadikan perempuan lebih ramai daripada lelaki. Lalu Allah Ta'ala telah gariskan kita ni hanya apa? Seolah-olah kita hanya pelakon je. Kan? Kita hidup dunia ni seolah-olah kita pelakon je, sebab di Lauh Mahfuz tercatat dah. Dan itu engkau akan tinggal di sini, engkau akan mati sini, engkau akan kahwin di sini, dia ni akan mati suami, engkau mati dulu pada engkau. Itu ini semua telah tercatat.
Nanti orang akan masuk rumah engkau, curi rumah engkau, itu anak engkau mati aksiden ini semua telah ada dah. Cuma kita tak tahu je, kita yang tak tahu, tak puas hati sebab kita tak tahulah. Macam kita tengok TV lah, itu apalah kita marah itu, apalah gini-gini. Kalau kau tahu pengarah dia suruh aku buat macam ni, bukan aku ni. Kalau kau tahu, maknanya kau nak suruh aku ubah lakon macam mana pula dia arah aku suruh buat macam ni, suruh bunuh macam tu. Itu apalah kau punya bodoh kita. Dia suruh buat aku tak tahu, mana pula aku kalau buat tahu cerita dah lain dah. Itu maksudnya macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia ialah pengarah ataupun kita kata kita hanya buat apa yang diarahkan. Hakikat lah, kita cerita hakikat lah ni. Itu hakikat makrifat semula masuklah tu, masuk. Baik, dia kata ialah sebab permaduan. Mana tu dia kata antaranya. Tadi ada orang telefon petang ni. Dia cakap, Ustaz, saya ni dah kahwin dekat Thailand. Dia cakap saya kahwin dekat Thailand. Dia kata, jadi sekarang saya nak minta tanda tangan juru nikah gini-gini. Itu. Kau nak minta tanda tangan juru nikah, buat apa dah kahwin? Orang kalau nak belum kahwin barulah tu nikah, nak minta sign sokong ni dah kahwin. Kahwin kat mana? Kat Thailand juga. Jadi macam mana kau pergi jawatan agama, kau cakap kau dah kahwin kat Thailand, kau tunjuk surat tu, habis dah lah. Kau nikah, kau nak nikah buat apa? Kau dah nikah, anda dah nikah buat apa lagi? Habis macam mana ni? Kau pergi jawatan agama, pergi report kata kau dah nikah begini, tunjuk asal ni, nanti dia panggil kau pergi mahkamah. Dan itu, pergi mahkamah nanti dia tunjuk lah, ini surat nikah, apa tu betul tak betul lah itu. Dah betul dia cakap, okey kau punya nikah ni kira sah. Yang tak betul, engkau tak bagi tahu kita orang, kau terus pergi sana. Engkau tak ada minta kebenaran kat kita, engkau pergi sana terus. Ini kau salah. Kau duduk sini, kau kena minta sini, kau tak minta sini, kau terus minta sana. Engkau balik sini, main sini, itu. Engkau macam ni salah, maksimum 1,000. 1,000, seorang 1,000 lah. Itu maksimum lah. Dia tak boleh lebih pada 1,100, tak boleh lebih 1,200, tak boleh 1,000 lah. Bila kata macam tu je, lepas tu engkau punya bila kata dah satu, kau bayar je dah. Nanti dia buatlah surat nikah untuk kau. Itulah nak katanya. Itu. Ni nak pergi, dia kata nak pergi menjumpa juru nikah. Kau nak nikah lagi buat apa pula? Apa kali nikah? Maksudnya kalau nak kurang, kau pergi muka sedih dekat mahkamah je lah. Kau cakap apa? Kau cakap dia apa? Kau kerja kurang, kau punya ni gitu kan. Maknanya kau kena banyak tanggung jawab gitu-gini. Mungkin dia bagi kurang lah. Itu cara antara apa ni lah yang berlaku. Baik, dia kata dekat sini berapa jenis perempuan. Berapa jenis perempuan yang haram dinikahi disebabkan oleh permaduan. Teman-teman kata madu ni boleh empat adik-beradik dia nak ambil ke macam mana tu? Bisa lah kata tu, empat adik-beradik dia kata kau ke? Jadi dia yang cakap kena faham, bukan jenis macam tu. Bukan macam tu empat sekali kau boleh kau dalam satu masa. Tak itu, mentang-mentang kau ada harta, mentang-mentang tak boleh. Lalu dia cakap kat sini ada 4 jenis perempuan. Dia kata yang haram dinikahi. Mana dia nak buat madu tak boleh 4 orang ni, 4 jenis perempuan ni. Pertamanya saudara perempuan bagi isteri. Maknanya adik-beradik isteri ni kau tak boleh kahwin. Kalau kau kahwin dengan isteri ni, dengan perempuan ni, dia punya adik-beradik kau tak boleh nak kahwin. Adalah haram nikahnya memadukan isi dengan saudaranya yang perempuan. Saudara kat sini maknanya adik-beradik.
baik saudaranya, adik-beradik dia tu, yang perempuan ni seibu sebapa pun tak boleh. Maupun saudara sebapa atau seibu pun tak boleh juga. Bapa lain, mak lain pun tak boleh juga. Dan sama ada saudaranya itu dari segi keturunan maupun dari segi susuan. Dari segi pada adik-beradik pada sudut keturunan, darah daging, ataupun daripada susuan. Susuan ni bukan darah daging. Nah itu, susuan ni ialah ibu dia bagi susu dekat orang lain. Jadi dia pun tak boleh. Jadi ringkas pada kata yang pertama, perempuan yang diharamkan bermadu dengan dia ialah adik-beradik isteri. Yang keduanya, anak perempuan bagi saudara isteri. Anak dia, isteri itu adalah anak. Anak dia maknanya tak boleh dia itu nak buatkan bermadu. Termasuk dalam hukum ini ialah cucu perempuan dan cicit perempuan bagi saudara isteri itu. Adik-beradik dia punya isteri pun daripada cucu dia, anak dia, cicit dia tak boleh juga nak ambil. Tak boleh je. Sama ada saudara seibu sebapa, tadi adik-beradik memang bapa sama, mak sama pun, maupun saudara sebapa ataupun bapa lain, mak lain, ataupun seibu ataupun ibu lain, bapa dia lain, sama ada saudaranya itu dari segi keturunan maupun dari segi susuan, pun termasuk. Jadi maknanya kalau kita punya darah daging, maknanya tak boleh. Perempuan tu punya orang panggil keturunan tak boleh nak buat bermadu. Ini belum cerita lagi nanti jumpa barangkali apa tu boleh kahwin dengan adik isteri, boleh. Itu nanti jumpa, nanti akan datang, dia akan cakap boleh kahwin dengan kakak kepada isteri. Itu ini ceritanya, belum masuk situ lagi. Itu bila pihaknya isteri tu baru boleh ambil ataupun boleh ambil kakak dia. Ini cerita masanya hidup isteri tu lagi. Ini cerita masa isteri hidup tak boleh nak ambil akak dia, tak boleh ambil adik nak buat madu, tak boleh. Itu. Orang lain? Tak maksudnya orang lain buat madu dia dah. Orang lain boleh lah. Bukannya adik-adik ni boleh lah. Boleh lah. Tak berani. Dan cakap tak berani. Tak, ada berani ke dia? Baguslah kalau tak berani. Selamat. Pada isteri tu baguslah kalau tak berani. Tak gitu. Kat Thailand je Ustaz senang. Pergi Thailand je. Pergi Thailand ni. Pergi Thailand ni nanti balik buat macam mana ni? Balik tu lah. Balik buat madu. Saja je lah gitu. Saudara, iaitu yang kedua, iaitu ialah anak cucu cicit daripada isteri tu, adik-beradik dia pun tak boleh nak buat madu. Yang ketiganya yang diharamkan bernikah, saudara perempuan bagi bapa isteri. Saudara perempuan, adik-beradik perempuan, bagi bapa punya isteri, adalah haram nikah, hukumnya memadukan isteri dengan saudara perempuan bagi bapa isterinya itu. Pun tak boleh juga. Adik-beradik belah ataupun bagi, maknanya sebelah bapa punya isteri tak boleh juga. Baik saudaranya seibu sebapa maupun sebapa ataupun seibu. Masuk juga tadi itu kalau memanggil bapa dia orang lain, mak dia tak sama tu, diri kita lah, pun tak boleh juga. Dan sama ada saudara itu dari segi keturunan maupun dari segi susuan. Samalah hukum dia tu. Dia nak kata keturunan dan susuan ini
iaitu ialah selama-lamanya. Makna apa? Iaitu ialah selama adik-beradik dia tak boleh kahwin sampai bila-bila. Begitu jugalah kalau dia ialah ibu susuan, orang panggil dia susu pada ibu seseorang lelaki ni, maknanya dia pun tak boleh kahwin sampai bila-bila, tak boleh. Jadi pesan kepada mak, jangan sembarangan bagi susu. Pasal limited ni. Apa yang limited, kita nak kahwin tak boleh banyak, pasal semua dah jadi susuan. Tak boleh nak kahwin itu. Baik, kemudian dia kata yang keempat yang dia haramkan nikah perempuan dengan dia, iaitu ialah saudara perempuan, iaitu adik-beradik bagi perempuan, darah daging sama keturunan. Bagi ibu, isteri, belah ibu tak boleh, tadi belah bapa pun tak boleh, belah isteri pun tak boleh. Adalah haram hukumnya. Maknanya ialah isteri itu lepas tu mak dia itu lepas tu nenek ke atas lah kita kata, adalah hukumnya memadukan isteri dengan saudara perempuan bagi ibu isterinya itu, baik saudaranya seibu sebapa, maknanya adik-beradik itu sama, mak bapak dia itu sama, maupun seibu sebapa ataupun seibu, maknanya ialah mak tiri ke bapak tiri pun tak boleh juga. Dan sama ada saudaranya itu dari segi keturunan maupun dari segi susuan. Ringkasnya iaitu ialah belahnya mak, isteri pun tak boleh, naik ke atas ke bawah tak boleh. Begitulah belah daripada perempuan yang belah bapa pun atas ke bawah pun tak boleh. Dari segi susuan tak boleh, dari segi keturunan tak boleh. Balik kepada kata tadi, iaitu ialah nak bermadu ni, kalau isteri itu piak, baru boleh ambil adik dia, baru boleh ambil kakak dia ke untuk kahwin. Tapi tak panggil madu lah, dipanggil apa? Salin tikar dia panggil, tak panggil madu aja, dipanggil salin tikar. Bukan tikar baju. Tikar. Dia apa maksud dia lah, balik pada salin tikar, isyarat pada bukan baju juga yang dengar. Tak, maksudnya tikar di istilah dipanggil tikar tu seolah kata apa dia? Maksudnya kata salin tikar, istilah orang-orang dulu panggil tikar. Maksudnya apa? Dulu pakai tikar. Dulu tidur kat tikar. Jadi maknanya kahwin ni kau tidur tu tikar tu kau tukar tu, jangan pakai tikar tu lah. Istilah itulah. Itu istilah je. Itu. Ataupun orang panggil perumpamaan. Tak kena lah dia. Pasal apa tak kena? Salin baju. Salin baju dia kena dia kan. Habis yang seorang besar, seorang kecil, macam mana nak pakai baju kan? Dia punya baju kecil tu, orang tu kurusnya, dia punya kakak besar kan, nak salin baju macam mana? Besar ni, badan ni besar tak muat ni kan. Kalau tikar tak apa, boleh berguling. Besar pun guling, kecil pun boleh guling. Elok pakai tikar je lah. Tapi maknanya di istilah ni memang kena teman. Sebenarnya salin tikar ni dia pakai itu memang telah dipikir, telah dibuat orang bijak pandai ni, dia panggil macam tu lah. Baik, sikit lagi dia kata, apakah kaedah yang dipakai untuk mengetahui kedudukan perkara haram dengan sebab permaduan itu? Macam mana kita nak boleh pastikan bahawasanya kita nak tahu tak boleh bermadu ni, haram madu ni? Kaedahnya ialah bahawa tiap-tiap dua orang perempuan yang di antara keduanya ada hubungan keturunan, tiap-tiap perempuan yang ada pada dia, dua perempuan ni ada hubungan keturunan ataupun ada hubungan susuan, dan kalau ditakdirkan bahawa salah seorang daripada kedua itu lelaki dan yang seorang lagi adalah perempuan, maka kedudukannya seperti berikut. Allah
ada pula yang orang panggil dua, ada satunya perempuan, adanya lelaki. Macam mana cara dia kata? Iaitu jika tiada harus di antara keduanya nikahan, maka adalah haram dipermadukan. Maknanya kalau dia itu memang ada telah digariskan tak boleh madu, maknanya haram. Bagi keduanya, jika harus keduanya nikah, kalau dia boleh bernikah ni, maka adalah harus dipermadukan. Maknanya yang tidak haram, maka bolehlah dibuat bermadu, boleh. Ringkaslah dia nak cakap kesimpulan, yang kalau dia nak nikah ni, dia memang tidak boleh bermadu, maknanya kira tak boleh lah tu. Kalau dikiranya dia ni orang yang boleh dibuat madu, maka hukum bermadu pada dia boleh. Itu pada hukum mudah. Kemudian soalannya, adakah haram menikahi perempuan dengan sebab perbuatan itu untuk selama-lamanya ataupun buat sementara sahaja? Bermadu ni tak boleh ni sampai bila-bila ke orang panggil ada tempoh-tempoh dia. Jawapan dia haramnya adalah buat sementara sahaja. Maknanya apa? Iaitu ialah dia tak boleh kahwin, tak boleh bermadu dengan adik-beradik tu, dengan susuan tu, orang panggil selama dia tu hidup. Itu selama isteri tu hidup tu tak boleh lah. Itu. Dia kata bila masanya ia diharuskan dengan adanya salah satu sebab-sebab berikut. Satunya, isteri itu sudah mati, dia boleh kahwin dengan adik, boleh kahwin dengan kalau bercerai pun dia boleh sampai lagi. Dia bawa satu cerita mati dulu. Itu. Baik, satunya dia kata kalau isteri tu mati, bolehlah dia kahwin dekat yang dia kata tak boleh madu tadi. Memadu tadi dia kata ialah tak boleh sementara saja. Bukannya jadi tuan-tuan jangan risau. Jangan risau, sementara je. Tak boleh madu. Mana tu? Iaitu ialah sementara dia hidup. Kalau dia mati, lepas tu bolehlah orang panggil kahwin dengan keturunan dia, bolehlah kahwin dengan orang susuan dengan dia, boleh. Yang keduanya, isteri itu sudah ditalak. Soalan ni. Isteri itu sudah ditalak dengan talak 3. Walaupun belum lalu iddahnya pun boleh. Balik kepada, iaitu ialah kalau bercerai talak 3. Dia boleh kahwin, tak tunggu iddah dah perempuan tu. Iddah dia berapa lama? 3 bulan. Itu. Suci. Itu. Tak payah tinggal 7 bulan. Dia dah bercerai talak 3. Ada orang talak 3. Ada orang talak 3. Ada. Pasal apa talak 3 sekali banyak? Belum geram. Terlampau geram itu. Marah sangat itu. 3 dah lah. Itu. Ada dua tak boleh. Nanti dia balik. Untung. Dah kahwin yang tu, lepas tu ni ada lagi ada itu. Wujud balik. 2 itu. Yang ketiganya, isteri itu sudah ditalak dengan talak 1. Boleh juga. Belum habis lagi ni, baru cakap dia talak 1 ni. Itu. Ataupun talak 2. Itu. Tadi talak 3 tak boleh dah. Tak itu. Ini talak 3, lepas tu baru boleh kahwin bermadu. Tak itu. Ataupun dia kata dekat ini dengan syarat. Yang talak 1, talak 2 tu dia ada syarat. Ada talak 3 tak pakai syarat. Dia talak 3, lepas tu bolehlah dia kahwin adik-adik dia, susuan ke boleh. Ada pun yang talak 1, yang talak 2 dia kata dengan syarat. Dengan syarat iddahnya sudah sempurna dilaluinya. Maknanya apa tu? Dah cerai kepada isteri tu, dah habis dah, barulah dia kahwin adik dia. Boleh kahwin dengan kakak ke, boleh kahwin dengan susuan dia ke, boleh. Ada berlaku macam ni.
Ada. Dalam proses. Apa dalam proses? Kawan saya dia kahwin dengan kakak senior. Jadi bila dia kahwin ni, lepas tu dia berlakulah pertelingkahan begitu begini. Lepas tu isteri dia kata talakkan dia. Isteri dia minta dia talakkan. Dia cakap tak usahlah, tak payahlah nak talak itu kan. Buat apa talak, bukan salah, bukan masalah apa ni. Dan itu, isteri dia tuntut juga. Lepas tu dia pun talak. Tapi dia masa dia benda ni berlaku, kes ni, adik perempuan dia ada kat situ. Asal kemarahan isteri dia ialah pasal adik perempuan juga lah. Kata jumpa dengan suami dia tu, dengan abang ipar lah kita kata tu. Jumpa tu orang pergi kedai 2 orang macam tu lah. Jadi macam tu lah. Jadi sekarang ni apa orang panggil, baru habis edah. Baru edah dia dah pergi hantar submit proses untuk kahwin adik pula lah. Bila nak kahwin adik ni, masalah dia sekarang ialah wali belah perempuan tak setuju. Susah lah. Pasal apa tak setuju? Pasal kau cerai kakak adik, kau nak ambil adik dia pula. Tapi bukan aku nak, di isteri yang nak minta macam tu, buat macam tu. Lepas tu adik perempuan ni dia sanggup untuk ganti kakak. Okey. Dia okey tu. Sekarang soalan dia itu ialah belah perempuan ni, wali dia tak ada yang nak nikahkan. Pasal ialah kau tinggalkan kakak ni, kau pergi apa ni, nak ambil adik ni tu. Ini ada rasa pula begitu. Jadi sekarang ni dia proses permohonan ni, iaitu ialah cuba kepada wali hakim. Cuba pada wali hakim. Pasal ada wali kan, wali yang dia tu tak setuju, ni tak nak. Itu kalau tanya kepada wali kenapa kau tak nak, ialah pasal dia kau keceraikan kakak ni punya adik itu, tak nak lah saya. Macam itulah pandangan dia. Sekarang ni tengah proses mahkamah sama adik. Masih boleh lah. Kena tanya kenapa bapak dia enggan dulu. Kena tengoklah sebab apa. Itu kalau lelaki ni tak bagus, kalau ni lelaki ni, jadi wali enggan boleh lah. Tapi kalau sebab apa orang panggil, sebab cerai itu ini dengan tak ada salah soal lelaki, maknanya wali hakim boleh lah. Perempuan yang apa ni, isteri dia yang minta talak dulu, bukan dia nak talak isteri dia tu, dia yang minta, isteri minta talak tu. Dia pun berdoa banyak lah sekarang ni. Enak pasal lama dah dia kata tak itu. Dapat adik pula lagi. Dia cakap itu, Ustaz tolong doa sekali kata. Saya sekali suruh doa kan. Tapi dalam proses mahkamah lah ni, maknanya berwali hakim. Untuk orang panggil kahwin dengan untuk orang panggil kahwin apa ni yang lain daripada berkenaan dengan adik-beradik ataupun susuan ni, ialah kalau talak 3 dia tak perlu kepada tunggu edah, boleh terus. Ada pun kalau ada kalau talak 1 talak 2 kena habis edah baru boleh kahwin dengan adik dia ke kakak dia ke. Itu mak dia boleh? Tak boleh. Itu selama-lamanya tak boleh. Mertua tu habis dekat sini. Lepas tu dia nak masuk pula pada perempuan yang kafir boleh tak kahwin. Itu dia akan sebelum kita tutup ni, adalah soalan ni. Isteri dia telefon. Isteri dia telefon, Ustaz. Dia kata bahawasanya suami dia ni, dia dah masak dah seminggu lebih ni tak jamak-jamak. Isteri masak dah seminggu lebih dah tak mau jamak-jamak suami ni makanan itu, masakan itu. Salah ke saya, Ustaz? Salah suami ke salah saya?
punca dia. Nak katanya nak salah kamu pun saya tak tahu. Nak salahkan suami pun saya tak tahu. Cuma macam ni lah. Tanya suami lah. Apa besar apa nak makan ni? Ni daging. Betul ayam. Oh, udah. Kalau ini orang panggil telur, besok telur, lepas tu dah awak tak makan. Ini nak katanya dah seminggu lebih dia tak nak makan. Tanya pasal apa, manalah saya tahu. Kan dia tanya saya pasal apa, manalah saya tahu. Dan kena tanya tuannya diri pasal apa dia tak nak makan. Dan itu Tengah angau. Angau. Faham mana angau dia cakap angau. Jangan makan tempat lain. Jadi bila kata macam tu, saya cakap dengan dia lah. Itu tanyalah dia tu. Kenapa pula dengan suami kamu dia begitu begini? Suami saya ni jenis baran Ustaz. Tahu baran? Panas badan. Panas baran dia. Panas baran tu macam mana? Cepat melenting. Itu. Suami juga melenting. Banyak lelaki kok melenting apa? Anak suami baran. Ini dalam surau ni tak adalah semuanya okey dah. Yang kat luar surau tu suami okey, ni first class tu. Jadi balik kepada tadi, iaitu ialah dia kata barang gitu. Saya cakap macam ni lah. Semenjak bila dia jadi cepat barang ni? Daripada mula kahwin dah memang dia barang. Daripada mula kahwin memang jenis barang. Sekarang ni berapa? Sekarang umur dia perempuan ni isinya 50 lebih. Sudahlah dah 20 dah lama barang mu sabar je lah. Macam mana? Itu kalau baru 2 tahun kahwin tak apalah, kau sabar gitu, kau boleh belak lah cakap dia kan. Barang-barang kau boleh belak. Ini dah puluh-puluh tahun juga sama anak pun dah 5-6 orang, kau cerita barang ni semua dah belak ni itu. Sabar je lah. Meninggal dengan tu lagi dekat umur meninggal nak mati ni, sabar dengan kerana suami tu lebih pahala besar lagi lah. Hidup pun tak lama lagi lah itu. Sudahlah bersabar. Itulah Ustaz. Saya pun sabar je lah itu. Nak buat macam mana? Anak-anak pun dah besar-besar. Itu kahwin pun dah lama dah, ni pun dah tua dah tu, nak bercerai ni macam tak layak, tak padan gitulah nak cakap Jadi tuan-tuan, banyak juga lah isteri-isteri yang mengadu suami barang-barang ni. Kalau boleh tak payahlah barang-barang gitu. Sabar je lah banyak suami. Maklumlah isteri bukannya bidadari. Isteri kita macam bidadari ya? Tak. Pasal mana? Pasal apa bukan macam bidadari? Isteri kita bidadari. Ini nak katanya dia ni ada silap, ada kekurangan, ada kelemahan. Itu dia pun akan jadi tua, dia pun akan berkurangan tu, itu memang lumrah lah. Itu ada pun bidadari dia tak kurang-kurang. Itu. Jadi orang panggil nak samakan isteri kita dengan bidadari, silap lah kita. Tak boleh lah macam tu. Kita pun tak boleh jadi orang panggil elok je. Tak itu. Ada aku putih sapu je lah. Ringkasnya macam itulah, kita kena pandang macam tu. Jadi bolehlah kita sabar sedikit dalam dunia ni. Memang kita nak cari sempurna dalam dunia ni tak akan jumpa. Itu yang kita boleh jumpa sabar tinggi. Itu kita boleh jumpa. Baik, kita berhenti sini, kita buka pertanyaan soalan sebelum ditutup. Kalau ada. Ada, ya. Bak lain lah, okey. Allah wujud kidam baqa. Maksud sebenarnya Apa tu? Maksud sebenarnya Allah wujud kidam baqa tu huraian dia. Huraian dia. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Maksud itu maksudnya. Yalah, itu bahasa Arab. Bahasa Melayu, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sedia, Allah Ta'ala tu kekal, Allah tu bersalahan dengan makhluk, Allah Ta'ala asa. Jadi nak cakap apa tu? Nak tanya kenapa nak cakap apa tu? Nak tanya itu bahasa Arab.
Bahasa Melayunya Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah bersalahan dengan makhluk, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala tu kuasa, Allah Ta'ala tu hidup, Allah Ta'ala tu berkendak. Itu dari segi Melayu lah. Ini yang kamu sebut ni bahasa Arab dia. Nak menghafal, maknanya nak menghafal sifat 20 tu, dengan macam tu lah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala, itu cara menghafal dia. Habis. Ustaz, sikit je Ustaz. Yang baru ni viral kan? Viral. Yang Buat kisah apa tu? Itulah. Buat apa tu? Kisah kahwinan ni lah. Kisah perkahwinan. Kalau saya pasal ni apa ni? Faraid ni macam Faraid. Yang baru ni. Jadi macam contohnya yang si pengadu ni dia kata dia nak duit abang dia tak bagi bekas bini dia tu duit simpan dia boleh tak macam bini dia tu dia nak pakai duit bekas suami dia tu sedangkan adik ipar dia tak bagi. Oh, betul tu. Mana begitu? Kenapa dia tak bagi? Kenapa dia tak bagi? Dia kata dia nak selesaikan hutang dulu, nak bawa raih dulu gitu. Sedangkan perempuan tu perlukan duit juga. Untuk apa? Belanja dia. Belanja lah, untuk nafkah. Wajib ada, dia boleh ambil duit untuk nafkah tu. Dia tak ada masalah. Jangan dia kata dia tengok wallet tu hilang, dah tak ada duit. Dia tengok tu siapa yang pegang wallet hilang duit tu? Isteri dia lah. Isteri dia pegang duit dalam beg duit tu tak ada. Ke apa ni? Sedangkan adik dia nak pegang beg duit tu, dia tanya mana duit abang dia ni. Suami dia tu punya duit mana? Apa hukum dia bini dia tu ambil? Dia kata Faraid tu kan boleh ambil dulu. Contohlah. Tapi untuk nafkah boleh. Boleh je. Untuk nafkah boleh. Ada dana? Ada anak mana nafkah untuk dia itu boleh ambil. Maksudnya dia pertikaikan benda tu tak. Dia kata dia nak selesaikan tahu. Itu besar-besar yang kecil-kecilnya itu untuk nafkah hari-hari kena bagi, kena ada. Kalau tidak dia nak makan macam mana? Kadang orang salah tanggap. Mungkin apa ni, dua-dua maksud dua-dua tak salah. Maksudnya pasal apa? Aku ambil untuk nafkah. Salah ke? Tak salah je tu. Aku kira ni untuk selesaikan dia punya tanggungan. Maksudnya seperti hutang-hutang dia. Lepas tu nak faraidkan kat itu. Aku punya niat macam tu. Okey, ringkasnya kau buat betul, dia ni pun betul juga. Apa dia ambil duit tu betul pasal nafkah untuk dia, untuk makan dia ambil lah duit tu. Itu. Bahkan kalau dia hidup boleh ambil. Kan? Kalau suami tu hidup pun maknanya nafkah tu dia boleh ambil juga daripada suami tu. Itu. Ini pula dia orang panggil dah meninggal, lagilah dia pun kena ambil sendirilah. Maksudnya itu. Ada pun siapa yang lelaki ni siapa Adik dia nak buat gitu betul lah. Tapi isu ni maknanya sampai menular gitu. Jadi orang panggil yang ni nampak dia ni salah. Yang kalau ceritanya setengah-setengah nanti nampak yang dia ni salah. Dan itu buruk belaka nampak ni. Jangan dia mencari Ustaz. Maksudnya niat dua-dua tu tak salah lah. Maksudnya kalau difaham betul-betul tak ada masalah. Itu dua-dua untuk betul. Lagi satu mungkin adik dia nak tolong selesaikan masalah ni dengan cepat. Sebab dari segi agama ni benda ni betul lah. Sebelum dia mati, sebelum ditanam semua, hutang-hutang diselesaikan dulu individu. Itu pada tujuan adik. Adik dia nak buat macam tu, itu tak salah lah. Tapi barangkali jadi kecoh ni sebab masalah nafkah isteri dia pun, adik dia pergi pertikai itu barangkali jadi benda tu macam tu lah. Itu alamak, sampai aku nak masak makan pun tak boleh ke, nak ambil seolah kata jadi isu tu jadi macam tu. Maksudnya itulah orang Melayu mana satu yang perlu ikut, mana yang mana dua-dua tak salah. Kalau ikut dua-dua tak salah lah. Dia tujuan dia nak pergi selesaikan dengan elok. Dia isteri ni murung, isteri itu dalam keadaan sedih begitu. Okey tak apa, aku tolong uruskan ni. Tak silap saya dia kata dia PA kan.
Lebih kurang dia adik-adik dia tu punya dia uruskan abang dia yang kecil-kecil. Semua dia juga itu. Kan? Jadi maknanya dia nak selesaikan kerja ni. Itu. Allah. Baik, kita berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di pertemuan yang dirahmati dan diberkati. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang diampuni. Jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah yang mendengar akan kata-kata ibu bapanya. Jadikanlah kami hamba-Mu yang kasih akan agama yang Kau kurniakan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sebagai ringkas saya sampaikan Ustaz kita tentang muamalat dengan Ustaz kita. Jadi mudah-mudahan ke depan semua kita amalkan dan kita sampaikan kepada lain. Dan untuk kuliah kita insya-Allah hari Ahad ni kita ada kuliah Ustaz Hashim ada ya? Ada? Ya. Oh, nanti saya beritahu di kuliah saya pun tak dapat call lagi. Dan untuk lain saya